Malam ni saya nak live dan buat sharing sikit dengan anda berkaitan dengan satu tips kejayaan pada tahun 2022. Kita sekarang berada di awal tahun 2022. Okay, dan saya percaya semua orang nak jadikan tahun 2022 ni tahun yang lebih baik berbanding tahun 2020 dan tahun 2021. Okay, semua tahu tahun 2020 dan tahun 2021 telah jadi tahun yang sangat mencabar. Kita bermula dengan PKP due to COVID-19. Kemudian kes kematian kerana COVID-19 juga meningkat, menyebabkan kita terperangkap lagi dalam PKP sampai 3 PKP sehingga ke tahun 2021 ni. Dan keadaan menjadi sangat-sangat rumit dan sukar bagi kebanyakan orang di Malaysia terutamanya. Jadi kita nak keluar dari tahun-tahun yang sukar 2020 dan 2021. Saya nak tanya kepada anda yang sedang menonton sesi live ini, berapa ramai daripada anda nak jadikan tahun 2022 anda adalah tahun yang lebih baik? Berapa ramai daripada anda nak jadi lebih berjaya dan lebih gembira, lebih bahagia pada tahun 2022? Cuba komen saya dekat ruangan komen. Saya nak share dengan anda satu je tips malam ni. Bagaimana nak jadikan tahun 2022 ni tahun yang lebih baik. Nak tahu ke tak? So, tips tersebut adalah kita kena berada dalam circle yang betul dan circle yang positif. So sekiranya kita nak berjaya, kita kena berada dalam circle yang betul dan circle yang positif. Masalahnya ramai orang berada dalam circle yang negatif. Di sekeliling mereka berkawan ataupun bergaul terlalu ramai dengan orang yang negatif, menyebabkan mereka tidak progress dalam kehidupan mereka. So malam ni saya nak share dengan anda apakah itu circle positif dan macam mana caranya untuk kita berada dalam circle yang positif. Sebab kalau kita tak tahu macam mana cara untuk berada dalam circle yang positif dan kita tak dapat nak bezakan circle positif dengan circle yang negatif, maka kita akan terperangkap dalam keadaan yang sukar pada tahun 2022. Alright, so ada 5 ciri-ciri circle yang positif yang anda boleh identify di luar sana. Tips yang pertama, maksudnya circle positif tu macam mana? Yang pertama adalah circle positif ni adalah kumpulan orang yang nak improve diri dan jadi lebih berjaya. So kalau anda nak masuk dalam satu circle yang positif, anda pastikan dalam circle tersebut, orang dalam circle tersebut adalah orang yang sentiasa nak improve diri mereka dan juga nak jadi lebih berjaya. Itulah salah satu ciri circle yang positif. So sekarang ni kalau circle anda berkawan dengan orang yang tak ada mentaliti nak improve diri ataupun tak ada mentaliti nak jadi lebih berjaya, maka anda mungkin tidak berada dalam circle yang positif. Anda cuba tengok kawan-kawan anda, 5 ke 10 rakan rapat anda, adakah mereka ni adalah orang yang sentiasa fikir macam mana nak jadi lebih berjaya? Adakah mereka fikir macam mana nak improve diri mereka? Jadi kalau kawan-kawan rapat anda, circle anda ni bukan orang yang nak jadi lebih berjaya, maka mungkin anda kena start cari circle yang lain. Circle kawan yang lain, yang lebih positif. Itu yang pertama. Bermula tahun 2022 ni saya fokus kepada circle yang positif. Saya memang buang circle-circle negatif. Kalau ada siapa-siapa dalam golongan circle terdekat saya ni negatif, saya akan ban, saya akan block, saya akan jauhkan daripada mereka. Dan itulah fokus saya pada tahun 2022. Dan saya harap bila saya berkongsi dengan anda ni, anda juga dapat praktikkan, dan anda dapat improve kehidupan anda pada tahun 2022. Alright, so yang kedua, macam mana kita nak tahu sesuatu circle itu positif ataupun tidak? Dalam circle tersebut, rakan-rakan kita ni, mereka sentiasa berfikiran positif. Maksudnya apa sahaja situasi yang terjadi, mereka sentiasa melihat dari sudut yang positif. Ada orang dia melihat daripada sudut yang negatif. Jadi kalau orang yang melihat sesuatu daripada sudut positif, dia sentiasa fikir kalau ada terjadi sesuatu terjadi masalah ke, isu ke dan sebagainya, mereka akan kata ada hikmah dan ada sesuatu perkara yang mereka boleh pelajari daripada situasi tersebut. Tetapi kalau orang yang tidak berfikiran positif ni, mereka selalu akan komplain sana sini. Mereka akan
salahkan, tendency untuk salahkan ini. Alright, dan mereka senang cerita suka komplain situasi. Okay, so ada beza yang sangat ketara. Orang yang positif adalah orang yang akan melihat segala situasi dari sudut yang positif. Alright, dan orang yang negatif akan melihat sesuatu perkara dari sudut negatif dan sentiasa akan komplain. So hidup dia lebih banyak kepada komplain tak habis-habis. Okay, alright, so that's why anda cuba tengok rakan-rakan anda. Adakah anda berada dalam golongan circle kawan-kawan yang positif ataupun orang yang banyak komplain? So orang yang banyak komplain kita kena elakkan, kena jauhkan. Dan lagi teruk kalau kita jenis orang yang negatif, orang yang suka komplain sana sini. So kita kena berubah. Kena lebih fokus kepada perkara yang positif, dan anda akan nampak lebih banyak possibility kejayaan akan datang kepada anda. Boleh? Adakah anda masih bersama dengan saya ni? Kalau anda masih bersama dengan saya, komen yes dekat ruang komen. Saya dah sharekan 2 tips macam mana nak pilih circle yang positif. Yang pertama adalah kumpulan orang yang nak improve diri dan jadi lebih berjaya. Sentiasa nak improve diri, dan nak jadi lebih berjaya. Dan yang kedua adalah circle yang positif adalah sentiasa berfikiran positif dan bukan asyik komplain sana dan sini. Alright, Annie Saari, yes. Terima kasih kerana respon. Abe Jini, yes. Terbaik, terima kasih. Rizwan Muhammad, yes. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau anda sedang menonton sesi live ini, bantu saya klik button like dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh join sesi live ini. Boleh? Alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya malam ni. Yang ketiga, macam mana kita nak tahu circle tu positif ataupun negatif? Circle yang positif ni dia tidak suka suasana negatif, ataupun drama yang tidak harmoni. Drama ke yang tidak harmoni. So kalau negatif, dia suka drama, dia suka konflik dan sebagainya. Tetapi circle positif ni mereka tak suka suasana yang negatif, tak suka drama, suasana yang tidak harmoni. Jadi jika anda berada dalam circle yang suka suasana yang negatif, asyik negatif sahaja, dan yang tidak harmoni, anda pun rasa tak best duduk dalam tu, maka itu adalah circle yang negatif dan anda kena keluar daripada circle tersebut, dan fokus mencari circle-circle orang yang lebih positif. Dekat Malaysia ni ramai orang yang positif dan ramai juga orang yang negatif. Persoalannya adalah adakah kita pilih untuk berada dalam circle yang positif ataupun kita nak berada dalam circle yang negatif. Kita ada pilihan. Alright, so yang keempat, circle yang positif ni fokus dia adalah untuk mencari ilmu, bagaimana untuk jadi lebih berjaya, dan bukan fokus kepada cerita pasal kelemahan atau keburukan orang lain. Alright, so kalau dalam circle positif ni kita fokus circle yang positif adalah sentiasa nak cari ilmu, sebab ilmu ni sentiasa berkembang, dan ada teknologi-teknologi terbaru, ada cara jana wang yang baru, dan ada ilmu baru. Ilmu ni sentiasa berkembang kan. Jadi circle positif ni fokus kepada ilmu-ilmu yang baru, perkongsian ilmu dan sebagainya, dan tidak fokus kepada menceritakan kelemahan ataupun keburukan orang lain. So ni yang gosip-gosip, grup gosip-gosip ataupun grup yang orang kata suka orang kata tu suka mengumpat. So mengumpat orang lain ni adalah grup-grup yang negatif, yang circle negatif yang kita kena elakkan. Sebab orang yang berjaya dia fokus kepada winning, fokus kepada kemenangan. Orang yang gagal dia fokus kepada orang yang fokus kepada nak menang tersebut. Jadi that's why bila kita nak cari circle yang positif, make sure kita berada dalam circle orang yang sentiasa ingin mencari ilmu, dan berkongsi ilmu, dan kita pun dapat belajar ilmu baru. Kita akan dapat inspirasi. Kalau tak dapat ilmu, dapat inspirasi, dapat pengalaman, dapat tunjuk ajar. So itu adalah circle-circle yang positif. Alright, dan itu yang keempat. Dan yang kelima, circle yang positif adalah circle yang sentiasa meraihkan kejayaan. Meraihkan kejayaan, meraihkan wins,
Itu adalah circle yang positif. Okay? Kalau circle yang negatif ni, dia sentiasa melihat kepada nak cerita-cerita kegagalan semata-mata. Okay? Of course, dalam hidup ni kita nak juga belajar tentang dari segi cerita kejayaan dan juga cerita kegagalan. Okay, tetapi cerita kegagalan tu kita nak belajar macam mana supaya kita dapat elakkan kegagalan. Okay, tetapi jangan kita fokus kepada keburukan. Itu adalah circle negatif. Cerita keburukan yang difokuskan. Okay, jadi dalam circle yang positif ni, kita sentiasa meraihkan wins atau meraihkan kejayaan. Okay, sama juga dalam pelaburan saham contohnya. Kalau kita berjaya buat profit, okay, kita raikan. Okay, kawan-kawan kita berjaya buat profit, kita raikan. Sebab ada satu pepatah mengatakan, pepatah kejayaan mengatakan, okay, apabila kita meraihkan kejayaan-kejayaan kecil, ia akan membawa kita kepada kejayaan-kejayaan yang lebih besar. Okay, jadi that's why bila kita nampak orang berjaya, kita sepatutnya gembira. Okay, kita sepatutnya meraihkan. Okay, dan apabila kita celebrate kejayaan orang lain, okay, maka kita juga akan terdorong kepada kejayaan tersebut. Okay, dan apabila kita berjaya nanti, insya-Allah orang lain juga akan meraihkan kita. Okay, jadi itulah environment yang positif, circle yang positif. Okay, dan kita kena fokus membina circle yang positif ni pada tahun 2022. Okay, sebab kalau kita tidak ada circle yang positif, maka kita akan bergerak secara berseorangan. Okay, itu adalah sesuatu keadaan yang sukar bila bergerak dalam keadaan berseorangan. Okay, yang kedua adalah bila kita termasuk dalam circle negatif, maka kita akan buang masa terlalu banyak. Okay, sedangkan masa berharga kita tu sepatutnya kita fokus kepada merancang dan membina langkah kita ke arah kejayaan yang kita impikan, kejayaan yang kita sasarkan. Okay, jadi dah cukup dah. Okay, kita buang masa pada tahun 2020 dan 2021 okay, dengan perkara-perkara yang tidak memberikan kejayaan kepada kita. Jadi apa kata tahun 2022 ni kita jadikan tahun yang lebih berjaya lagi. Okay, dan kita boleh improve diri kita dari segi kewangan mungkin, dari segi kesihatan, okay, dari segi kehidupan kita. Okay, kita boleh improve dan kita boleh capai lebih banyak lagi kejayaan dalam kehidupan kita. Okay, alright, so itulah dia tips yang saya nak kongsikan kepada anda. Tips saya adalah fokus mencari circle yang positif. Okay, dan anda akan nampak kehidupan anda akan progress lebih banyak lagi pada tahun 2022 ni. Okay, so macam mana nak tahu circle yang positif? Seperti yang saya dah sampaikan, ada 5 tips yang saya kongsikan dalam video live kali ni. Kalau anda terlepas mana-mana poin saya, anda ulang balik semula video ni. Okay, dan take note apa yang saya sampaikan. Okay, dan start cari circle positif anda. Okay.